Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi ayahanda pengurusi majlis, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Al-Atiq, Kampung Merbuk, para guru, para asatizah, para alim ulama, para pimpinan masyarakat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dalam tujuan yang satu, iaitu memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan hari kelahiran Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni saya cadang untuk kita baca sikit apa yang telah disebutkan oleh Maulana Al-Imam Al-Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala dari fatwa beliau yang saya petik daripada kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan, yang menceritakan berkenaan dengan hukum menyambut Maulidur Rasul, ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana Syekh Ali Jum'ah adalah mufti Mesir yang lepas, dan beliau ada menulis sebuah kitab yang sangat bermanfaat untuk kita ambil panduan bagaimana menangkapi dan juga kita memahami persoalan yang selalu dimainkan oleh sebahagian pihak yang menuduh perbuatan ataupun amalan yang dilakukan oleh salafus salih, para ulama kita ini bid'ah dan sebagainya. Maka beliau menjawab dengan jawapan yang tuntas dan padat agar dapat kita mengambil manfaat seperti mana apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama kita yang terdahulu. Juga untuk kita maklum bahawa sambutan gembiraan kita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ada usulnya di dalam syarak, dibenarkan oleh syarak. Malah orang-orang yang menyambut ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bergembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan insya-Allah berkat kegembiraan kita gembira seronok dengan Rasulullah. Ini tak akan disia-siakan. Kita akan bersama dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kegembiraan tadi ditunjukkan dan dilahirkan dalam perasaan kita kepada orang yang kita cintai. Kita seronok dengan menyambut hari lahir anak kita kerana kita cinta dengan anak kita. Kita sambut dengan kelahiran ibu ayah kita, buat birthday, lepas tu jamu dengan kek lah apa semua benda, buat kenduri walaupun kecil-kecilan. Kita sambut hari anniversary, kalau orang zaman lah jenis sambut hari kahwin lah apa semua dengan laki bini, setahun sekali sambut. Umur kat 70 pun buat lagi. Kenapa buat macam tu? Kerana gembira. Kerana kita sambut tadi, kerana kita kasih dengan orang yang kita sambut dengannya tadi. Kalaulah dengan kegembiraan tersebut tidak ada orang pun yang akan pertikaikan. Kalau orang yang pertikai dengan kegembiraan orang ni, maknanya orang ni ada something, ada rosak pada otak dia. Apa nak center elok. Sampai gembira orang pun mereka nak kena kawai. Nah, kecintaan kita pun mereka nak kena kawai. Jadi, kecintaan yang paling besar adalah kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang cintakan Sayyidina Rasul. Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Sayyidina Rasul. Dan Allah mengarahkan kita untuk mencintai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bila mana Allah Ta'ala yang mengarahkan untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengungkapkan dalam hadis baginda Rasul, Nabi mengatakan bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang itu sempurna imannya. Tidaklah dikira beriman seorang tersebut dengan sempurna iman yang sebenar-benarnya. Melainkan aku ini, kata Rasulullah, dicintainya lebih daripada ibu ayahnya, anak-anaknya, manusia seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan ucapan beliau ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai, tidak ada benda yang paling saya cintai melainkan kamu ya Rasulullah, melainkan diriku sendiri, katanya. Maksudnya kalau cinta kepada Nabi semuanya tidak akan mampu menandingi apa-apa pun di hati Sayyidina Umar, kecuali kata Sayyidina Umar, diri aku saja. Diri aku sahaja yang aku tidak mampu untuk melebihkan dia daripada kecintaan kepadamu. Aku lebih cintakan diriku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kerana itu maksud ma'ruf bagi seorang. Orang lebih akan kasih kepada dirinya sendiri. Tapi kata Sayyidina Umar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda menegur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa tidak begitu wahai Umar. Tidak sempurna seorang tadi melainkan dia mencintai aku lebih daripada ibu ayahnya, daripada anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Maka Sayyidina Umar terus ubah ketika itu juga tanpa tangguh. Kok lah dia kata esoklah saya jawab balik, tengok macam mana. Tak, waktu itu juga diubahnya perkataan beliau, dikatakan pada waktu tersebut, kamu lebih saya cintai daripada seluruhnya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Sekarang tu apa? Kata ulama, al-an araftal haq. Sekarang kamu telah mengetahui yang tepatnya. Kamu telah mengetahui yang sebenarnya. Sebagian ulama lagi kata, al-an kamulat imanuk. Atau kamula imanuka ya Umar. Telah sempurna iman kamu wahai Umar. Karena apa? Karena aku lebih dicintai kamu daripada seluruh apa yang ada di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan isinya. Ini adalah bentuk ekspresi ataupun apa yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tak akan bertikai kat kita kalau kita seronok dengan anak kita. Dan kita sendiri dituntut dalam syarak untuk bergembira dengan lahirnya anak kita, disuruh kita sembelih kambing. Betul tak? Dengar kata malam ni kambing. Menziatik kan? Kita disuruh oleh Rasulullah, disuruh dalam syarak untuk menyembelih kambing ketika anak kita dilahirkan. Anak kita lahir, disuruh kita mencukurkan rambut anak kita tersebut dan kemudian gembira dengan anak kita, dibuat kenduri, sembelih kambing, letak nama dekat dia. Itu semua adalah contoh kegembiraan yang kita tunjukkan kepada anak kita. Kalau kepada anak kita, kita disuruh untuk bergembira dengan dia dengan sembelih kambing, tiba-tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nak kena petikai dengan perkara tersebut. Kita nak kena kata, oh tak boleh. Tak boleh buat benda ni kerana benda ni bid'ah, dalalah finnar, masuk neraka Allah Taala. Gitu kan? Takkan syarak akan datang dengan perkara yang tasadum, yang bertembung antara satu sama lain. Disuruh kita gembira dengan makhluk Allah Taala yang halus, yang lahir daripada kalangan kita. Tiba-tiba kepada manusia yang mana Allah Taala jadikan dengan sebab dia dijadikan alam, tiba-tiba tak suruh kita gembira dengan insan tersebut, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Ajaib kalau kita disuruh gembira dengan anak-anak kita. Seronok kalau kata disambut akikah anak-anak kita, disambutkan kegembiraan kita tersebut dengan lahirnya anak kita, tiba-tiba dengan lahirnya Rasulullah, suruh kita duduk diam. Ini orang yang otaknya ada ulat dalam kepala. Jadi kerana itu kita perlu untuk menjelaskan, menerangkan tentang hukum hakam berkenaan masalah tersebut. Jadi saya petik daripada kitab Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, moga-moga Allah Ta'ala berkati kita dengan ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Ditanya dalam soalan ni, saya ni tak arti nak ceramah tentang tu, saya bawa kitab, baca kitab. Kawan-kawan kita ada panduan kitab kita ni, kemudian nanti kita bincang apa yang ada dalam kitab, insyaAllah. Tuan Imam, ayahanda Tuan Imam bagi masa kat saya, dia kata, mayang isyak lewat sikit. Isyak pukul 8.12 kita tengok. 8.12. Lewat sikit tu,
Banyak mana kita tak tahu. Nah, 8 suku ke? 8,5 ke? Takut pukul 9 dia pun dah menggeliat dah. Ya. Tak apa, kita tengok sampai mana kita boleh baca hak yang fatwa yang telah disebutkan oleh Syekh Ali Jumaah tentang masalah ini. Soalan dia ditanya, tahtafilul ummatul islamiyatu kulla amin bil maulidin nabawi asy-syarifi. Setiap tahun umat Islamiyah ini menyambut kegembiraan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan menyambut Maulidin Rasul, Maulidin Nabawi. Wa nara man ya'taridu ala dhalika al-ihtifala, ala dhalika al-ihtifali. Dan kami melihat ada orang yang menolak sambutan perayaan ini. Wa yaquluna innahu bid'atun. Fama haqiqatu dhalik? Dan mereka mengatakan bahawa ini bid'ah. Apakah hakikat tentang perkara tersebut? Jadi dikata ini ihtifal dengan Maulid Nabi SAW, dengan perayaan. Maka ada seorang ulama tulis kitab, sebelum saya baca jawapan Syekh Ali Jumaah. Seorang ulama ni dia kata, orang Islam ada raya 2 saja. Raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha. 2 tu saja dia kata. Mana pula pergi sambut raya ketiga ni? Raya Maulidur Rasul dia kata. Kita nak jawab apa? Kita kata, ya, raya ada 2 saja. Hari Raya Aidil Fitri, Hari Raya Aidil Adha. Baik, hari Maulid Nabi apa dia pula? Maulid Nabi bukan raya, tapi lebih besar daripada hari raya. Kenapa? Karena kalau Nabi tak lahir, tak ada 2 raya tu. Betul tidak? Adakah raya tu kalau kata tak ada Nabi? Siapa nak tunjuk kat kita kata tu raya? Kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian mengatakan bahawa nuzulul Quran lebih utama daripada Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun Al-Quran itu lebih utama. Kita katakan bahawa kalau kata Nabi tidak dilahirkan, nak turun Quran dekat siapa? Maka tetap juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Karena Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita katakan bahawa Rasulullah ketika diturunkan Quran barulah baginda Nabi menjadi seseorang, salah. Salah kenapa? Karena ada hadis yang disebutkan bahawa Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Mata kunta nabiyyan ya Rasulullah?" Bila kamu jadi nabi ya Rasulullah? Maka apa jawab Rasulullah? "Kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilun fi tinatih." Aku nabi ketika Nabi Adam masih lagi di dalam gumpalan tanahnya. Nabi Adam tengah duduk jadi lagi, aku nabi dah waktu tu. Kalau ada orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dengan dalam ilmunya Allah, kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilun fi tinatih, maknanya Nabi Muhammad telah diketahui oleh Allah akan jadi nabi. Ada ulama jawab macam tu. Maka para ulama jawab balik lagi jawapan tersebut dengan mengatakan bahawa kalau macam tu tak ada bezalah nabi dengan nabi lain. Karena semua nabi-nabi ada dalam ilmu Allah. Tidak. Nabi Isa dalam ilmunya Allah, kata Nabi Isa nanti akan jadi nabi. Nabi Daud akan jadi nabi dalam ilmunya Allah. Nabi Allah Adam sendiri adalah nabi dalam ilmunya Allah. Jadi apa faedah Nabi mengucapkan ucapan kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilun fi tinatih? Takkan Nabi nak ucap benda yang tak ada faedah? Mustahil. Nabi sudah tentu kalau disebut ada faedahnya. Karena Nabi adalah sayyidul bulagha. Nabi adalah orang yang paling fasih dalam ucapannya. Dah tentu ada ucapan Nabi dengan maksud yang tertentu. Maka kata ulama maknanya hakiki. Iaitu Nabi adalah Nabi sebelum Nabi Adam dilahirkan. Sebelum Nabi Adam dijadikan oleh Allah. Nabi telah menjadi Nabi dah. Nah, cuma ketika mana Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala, ketika Nabi berada di dalam dunia, maka orang tadi akan terkesan dengan apa yang telah alam dia lalui. Sebab tu bila ketika mana Sayyidina Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad, dipeluk Nabi Muhammad SAW, ditanya, Iqra, dikatakan Iqra, maka Nabi kata, ma ana biqari. Peluk lagi kali yang kedua, Iqra, ma ana biqari. Peluk kali yang ketiga, Iqra, ma ana biqari. Nampak? Jadi kata sebagian ulama, ma tiga-tiga tu beza. Ma pertama istifham. Nah. Sebagian ulama kata ma tadi, ma istifham. Tanya. Ma ana biqari, la, ma nafiyah yang pertama. Yang pertama ma nafiyah. Iaitu menafikan boleh baca. Iqra, Nabi kata ma ana biqari. Saya tak boleh baca. Tamam.
Kemudian soalan yang kedua lah, Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari. Ma yang kedua ma apa? Tadi ma nafiah. Yang kedua ma apa? Hah? Ni. Ma apa Luqman? Hah? Saya tak ingat ni. Dia tu tak ada dalam ni. Tak ada dalam kitab. Nah. Kitab lain saya terlupa. Ma yang kedua terlupa. Kena tulis tu. Ma kedua ustaz terlupa. Nah. Ulama-ulama dulu kalau mengajar kitab, kalau kita jumpa ada kitab dia panggil takrirat dia panggil. Takrir ni kitab yang mana tok guru dia tulis, anak murid akan tulis apa yang tok guru cakap. Dia tulis semua, kadang-kadang tok guru bagi tahu. Dia kata dalam bab ni ada 3 bab, ada 3 cerita, ada 3 benda dalam apa ni, dalam rukun ni ada 3 rukun kata dia. Yang pertama sekian, anak murid tulis yang pertama sekian. Yang kedua sekian, anak murid pun tulis yang kedua sekian. Yang ketiga tok guru kata saya terlupa. Yang ketiga tok guru lupa. Itu tulis. Ditulis dalam kitab. Lepas tu kadang kita buka dalam kitab-kitab ulama dulu dia tulis yang ketiga tok guru lupa. Macam mana boleh tulis tok guru lupa? Dah kerana dia lupa. Dia abang dia lupa. Dia tak buat pala. Tapi dia buat pala tahu pula. Dia lebih teka pula. Tak boleh. Teka tak boleh. Yang kedua tu saya lupa ma apa. Tapi yang ketiga barulah ditanya. Dia panggil ma istifham. Yang tiga pun saya ingat. Ma istifham dia nak baca apa. Baru dia tanya. Kemudian barulah Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Jibril AS sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq ila ayat yang kelima. Sampai ayat yang kelima. Dibaca tentang tersebut. Cuma kedua tu ni kena cek balik nanti. Ma apa? Jadi bukan ma tadi, ma soal semua. Bukan ma nafi. Ada saya tak erti baca. Peluk kali yang kedua, saya tak erti baca. Peluk yang ketiga, saya tak erti baca. Tak. Tiga-tiga ma tu ma lain-lain. Nah. Lepas tu kalau kita mengaji nahu, kita akan tahu beza antara perkataan-perkataan tadi, beza pada makna dia. Nah, beza pada makna tu. Contoh kalau ada orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dibaca, macam mana? Apa ni? Ma ahsana Zaidan. Nah, ada ma ahsanu Zaidin. Lepas tu ada ma ahsana Zaidun. Ma ahsana Zaidun, ma ahsana Zaidin, ma ahsana Zaidan. Beza apa tiga-tiga tu? Beza baris tak? Tiga-tiga tadi Zaidan, ni Zaidin, ni Zaidun. Beza tiga tu beza makna semua. Kalau ma ahsana Zaidan, itu apa dia? Ma apa tu? Itu panggil ma ta'ajjub. Ma ahsana Zaidan, maksudnya cantiknya Zaid. Itu maksudnya. Tapi kalau baca ma ahsana Zaidin, kita nak kata apa tu? Tu soalan ditanya. Ma istifham dipanggil. Ma ahsana Zaidin, maksudnya apa yang menyebabkan Zaid ni jadi comel, jadi cantik? Maka nak kena jawab jawapan tu. Tapi yang soalan yang pertama tadi, ma ahsana Zaidun pula apa dia? Ma tadi ma nafiyah. Abang kata Zaid ni tak baik. Hak tu. Beza tak? Beza makna tak tiga-tiga? Beza. Ma ahsana Zaidun, ma ahsana Zaidin, ma ahsana Zaidan. Beza baris, beza makna tu. Lepas tu kata Abu Aswad Ad-Du'ali, anak murid kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, waktu ketika mana beliau duduk dengan anaknya di atas sutuh rumahnya, di atas bumbung rumah dia. Kemudian anak dia tengok ke langit, anak dia kata, ma ahsana as-sama'i. Nah, disebut ma ahsana as-sama'i. Maka ayah dia pun jawab, al-kawakib. Maka dia kata, la aqsud as-su'al, walakin ata'ajjab. Saya bukan nak tanya, kata dia, tapi saya ta'ajjub dengan lawanya langit. Kata dia, wahai anakku, kalau nak kata lawa, bukan baca kasrah. Bukan ma ahsana as-sama'i. Tapi baca ma ahsana as-sama'a. Itu baru betul. Kalau nak ta'ajub, baca baris fathah di belakang. Bukan hampir buruh baris kasrah. Maka Sayyidina Abu Aswad Ad-Du'ali terus jumpa dengan guru beliau Sayyidina Ali Amirul Mukminin, bagi tahu kepada beliau bahawa wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bahasa ni telah rosak dah. Anak saya pun dah rosak dah bahasa dia, sampai dia tak boleh nak beza soalan ke dia ta'ajub. Tuan-tuan faham tak saya ni? Yang penting hangguk.
Hak tu paling utama sekali. Ma ahsana Zaidan ke Zaidin ke Zaidun ke, tak apa, yang penting insya-Allah nanti faham. Niat doa moga Allah Taala bagi kita faham. Tak faham di dunia, faham di akhirat nanti di syurga. Karena di syurga semua cakap Arab dengan bimak. Nah, baik. Apa dia saya nak cerita tadi tu yang pergi lari tu? Cerita apa tadi? Tak ingat dah saya pun, tak apalah. Patah balik kepada soalan. Jawapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala. Tadi yang kita sebut tadi, kata Nabi telah menjadi Nabi sejak daripada sebelum Nabi Adam diutus. Sejak daripada sebelum Nabi Adam dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nabi dah jadi Nabi dah. Bila Nabi kata, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih. Maksudnya, Sayyidina Rasul nak memaklumkan kepada kita dengan hakikah. Ini yang sebenarnya. Bukan dalam ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah, Allah Ta'ala ketahui semua benda. Termasuk dengan apa yang di kalangan para Nabi akan menjadi Nabi. Siapa yang akan jadi Nabi, Allah Ta'ala tahu semuanya. Cuma Nabi nak bagi tahu pada libayanil waqi'. Nabi nak bagi tahu tentang waqi' ataupun realitinya, saya telah menjadi Nabi ketika tersebut. Sebab tu ketika Nabi diberikan dengan wahyu yang baru ketika tersebut, Iqra, maka waktu tu Nabi diingatkan kembali oleh Allah. Nabi ketika bersama dengan alam dunia, maka jazbah dengan alam dunia ataupun tarikan alam dunia ni kuat. Menyebabkan perlu diingatkan balik oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Sebab tu Nabi mula-mula jawab ma tadi, ma nafi dulu. Tak boleh. Saya tak tahu nak baca apa. Saya bukan erti baca. Nah. Kemudian ma yang kedua yang saya lupa tu, dan ma yang ketiga ma apa? Ma istifham, tanya tu nak baca apa? Baru semakin 3 kali diulang. Kali yang ketiga semakin Nabi ingat kembali dengan kedudukan dan juga keadaan diri Nabi SAW. Maka ketika tu Sayyidina Jibril pun terus menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiri ayat yang kelima tu. Baik. Jadi bila ditanya soalan, bagaimana dengan hukum ni? Kita menyambut Maulid Nabi SAW setiap tahun, umat Nabi Muhammad bergembira. Ada yang bukan setiap tahun, tiap-tiap hari gembira dengan Rasulullah. Tahun ni yang kita dah ambil tiap-tiap tahun ni, masuk Rabiul Awal orang pakat seronok, kerana tu makin hampir dengan harinya. Nah, makin hampir dengan hari tersebut. Tapi setiap masa, setiap hari orang gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata di sini laqad kana al-maulidun nabawiyyu syarif itlalatan lirrahmatil ilahiyyati binisbati litarikhil bashari jami'i. Kata beliau, Maulid Nabawi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini adalah sebagai menunjukkan kepada kegembiraan kita. Itlalah, farah maksudnya kegembiraan dengan rahmat Allah Ta'ala yang dinisbahkan kepada tarikh manusia secara umum. Ini kegembiraan secara tarikh manusia umumnya dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'abbara al-Qur'anul Karim an wujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu rahmatan lil alamin. Dan Al-Quran telah meletakkan takbir kepada Nabi SAW dengan wujudnya Nabi ini adalah rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan rahmat kepada sekalian alam. Al-alamin maksudnya banyak alam. Alam ni ada alam tumbuhan, ada alam binatang, ada alam lautan, ada alam angkasa, ada alam bumi, ada alam, tak tahu nak sebut alam apa lagi. Banyaknya alam, alam malaikat, alam jin, alam manusia. Dah ada berapa 8 alam dah yang kita sebutkan tadi. Al-alamin kulluh. Maksudnya al-alamin kullihi, semua alam tadi adalah Nabi diutuskan kepada semua. Sebagai rahmat kepada semua. Nah. Sebab tu kata binatang pun gembira dengan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau orang yang mengaji pun gembira, digembirakan oleh binatang. Kenapa? Hatta hitanu fil bahri, sehingga binatang yang ada di dalam laut pun akan gembira dengan orang yang belajar. Kenapa? Karena tahu bahawa mereka ada sifat rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada mereka agar bersifat rahmat dengan binatang. Tak ada agama yang paling rahmat dengan makhluk Allah Ta'ala melainkan Islam.
Agama Islam agama yang paling rahmat dengan binatang. Sembelih dia pun rahmat. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibah. Kalau kamu nak membunuh, maka perbaiki cara bunuh kamu. Tak boleh kita nak bunuh orang dengan siksa. Nak bunuh orang kena perbaiki cara bunuhnya dengan pancung kalau kata orang tu ada kesilapan. Karena yang paling utama dia dicabut nyawa dia. Tapi kalau seksa dia dengan kesiksaan tersebut, ini akan menyebabkan jadi buruk pada perkara tersebut. Pada permulaan Islam, ya, pernah dilakukan sedemikian kerana balas balik. Panjanglah cerita dia. Tapi selepas itu diharamkan perkara tersebut, dihazafkan, tidak dibenarkan lagi, dibalas dengan qisas. Yang mati dibalas dengan mati kembali. Cara dia macam mana? Cara dia dengan pancung. Terus mati. Kalau kamu nak sembelih, sembelih dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada cara yang paling baik dalam mencabut nyawa binatang melainkan Islam. Diputuskan urat ni. Halqum, merih, wadajain. Ini seolah kata ulama, kalau kata dibuat kajian, sembelihan tadi seolah-olah macam binatang tadi tidur pada ketika tersebut. Dia gerak tadi pun gerakan dipanggil harakah mazbuhah. Itu hanya sekadar ekspresi biasa kepada binatang ketika darah memancut keluar. Bukan kerana kesakitan. Lepas tu disuruh kita tajamkan pedang kita dan juga pisau kita untuk kita sembelih. Kenapa binatang gembira dengan orang yang menuntut ilmu? Karena tahu sifat rahmatnya Rasulullah akan ada pada penuntut ilmu tersebut. Mereka akan ada sifat rahmat tadi. Tengok Nabi SAW, ini adalah kegembiraan bagi alam dengan lahirnya Rasulullah, karena Rasulullah disifatkan sebagai rahmatan lil alamin. Wa hadhihi rahmah lam takun mahdudah. Rahmat Nabi kita Muhammad tadi tidak mahdud. Iaitu tidak tertumpu dengan satu bab sahaja. Fahiya tashtamilu atau fahiya tashmalu tarbiyatal bashari wa tazkiyatihim wa ta'limihim. Tamam. فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية. Hanya kata Syekh Ali Jum'ah, rahmat Nabi tadi merangkumi kepada mendidik manusia, membawa mereka dan juga membersihkan diri mereka daripada kerosakan dan juga maksiat, mengajar mereka dengan ilmu, menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Kama annaha la takhtasir ala ahli dhalika zaman. Dan juga Nabi bukan hanya diutus kepada umat zaman Nabi sahaja, tapi kepada umat yang akan datang. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan Nabi SAW juga diutus kepada umat yang akan datang, yaitu kita. Diutus kepada kita dan juga umat yang akan datang sampailah sebelum tibanya kiamat. Lepas tu kata Syekh Ali Jum'ah, walihtifalu bizikra maulidihi sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mali wa a'zamil qurubat. Bergembira dengan Rasulullah adalah sebesar-besar, seafdal-afdal amal dan sebesar-besar qurubat kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ta'birun 'anil farah wal hubbi lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah ta'bir kita ataupun ekspresi kita kepada kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah. Gembira dengan diutusnya Rasulullah. Itu saja. Tak ada orang sambut maulid ni kerana dia tidak suka dengan Rasulullah. Kalau tidak, kita tak buat maulid. Kita nak suruh orang kenal Nabi SAW. Bila kenal dengan Nabi, akan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Itu Nabi kata dalam hadis, alimu auladakum ala thalathi qisalin. Ajar anak kalian dengan 3 benda. Hubbi nabiyikum, wa hubbi ahli baitihi, wa tilawatil Quran. Ajar anak kalian dengan yang pertama, mencintai Nabi kalian. Yang kedua, mencintai ahli keluarga Nabi. Yang ketiga, tilawatil Quran. Yakni membaca Al-Quran ataupun dengan ta'rifan yang lain, menghafal Al-Quranul Karim. 3 benda ni untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nak ajar macam mana kalau kita tak tahu? Kita kena tahu dululah baru kita boleh ajar. Lepas tu Nabi kata, alimu auladakum. Ajarkan anak kalian cintakan Nabi. Nak cinta Nabi macam mana kalau kita tak tahu? Maka dibuat majlis, diajarkan di dalam majlis ilmu, dibaca kitab Syama'il Nabi SAW, dibuka kitab Qasaisun Nabi, dibacakan tentang fadail Nabi SAW, dibuka kitab sirah Rasulullah SAW. Untuk apa?
untuk orang ni semua hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hati umat ni dengan Rasulullah, habis selesai semua masalah. Hati kita ni kalau duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai masalah kita. Tak ada masalah lain. Masalah yang kita duduk datang macam-macam ni kerana hati kita tak duduk dengan Rasulullah. Hati kita tak bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana tu, orang yang menyambut ini sebenarnya orang yang telah menunjukkan kecintaan dia, kerinduan dia kepada Rasulullah. Dan menunjukkan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah, aslun min usulil iman. Kata Syekh Ali. Ini adalah usul daripada usul-usulnya iman. Karena Nabi sebut dalam hadis, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Dalam riwayat yang lain, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada ibu ayahnya, daripada manusia seluruhnya. Hadis pertama, demi Allah, yang aku ini berada di dalam genggaman kuasanya Allah, tidaklah beriman seorang di kalangan kalian sehinggalah aku lebih dicintainya daripada ibu ayahnya dan anak-anaknya. Maksudnya apa dia? Maksudnya Nabi SAW perlu dilebihkan daripada apa sahaja sekali. Perlu dilebihkan daripada apa sekalipun. Sehingga kan Nabi kita Muhammad SAW, kalau kata Nabi panggil Juraij, Sayyidina Juraij, atau dalam bahasa Inggerisnya George, dia punya maqam dia di mana? Di Greece. Kata Syekh Hamzah Yusuf, kata beliau dia kata dia pernah pergi ke maqam Juraij, dikorek balik, kubur dia dikorek balik, jasad dia masih elok sampai lah. Ada dalam gereja St. George. Dia bukan orang kafir. Dia pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi orang Kristian bawa keluar balik jasad dia, jasad dia tak hancur, elok lagi. Macam kita lah. Wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam tradisi Islam, jasad tak dimakan tanah. Orang yang soleh yang kita jumpa, ada yang tidak dimakan tanah jasadnya, seperti para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Juga Juraij. Dia juga salah seorang orang yang soleh, wali Allah Subhanahu Wa Taala, doanya mustajab. Dia yang sentuh kepala budak, yang budak tu boleh bercakap. Yang budak tu kata ayah dia adalah Juraij, sampai orang runtuhkan bangunan ataupun tempat ibadahnya beliau. Betul tak? Cerita tu makruf dalam Sahih Bukhari. Cerita tu kita pun tahu. Kenapa dia kena runtuh bangunan tadi, rumah dia yang tempat dia ibadah, dan kemudian kenapa dia difitnah dengan pelacur yang kata dia yang berzina, sedangkan pelacur tadi berzina dengan pengembala kambing ataupun lembu di bawah tempat ibadahnya Sayyidina Juraij. Karena dia terkenal dengan doa ibunya. Waktu ibu dia panggil, dia tak menyuk. Mak dia panggil dia, kemudian dia pun kata dalam waktu tengah duduk semayang ni, dia tengah duduk semayang, dia kata salati au ummi. Salati au ummi. Mak aku ke solat aku? Solat aku ke mak aku ni? Terus solat. Maka mak dia berasa hati, mak dia angkat tangan, ya Allah, jangan matikan Juraij selagi mana dia tidak dimalukan di depan muka-muka pelacur. Mak dia doa macam tu. Sebab tu mak kena jaga elok, jangan doa pelik-pelik kat anak kita. Imam Zamakhsyari, Mu'tazili, dia Mu'tazilah. Syekh Zamakhsyari, pengarang kitab Kasyaf. Dia kaki dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaki dia ada masalah, kaki dia patah. Jadi macam bengkok sikit kaki dia di bawah kanan. Kenapa kaki dia bengkok? Karena bengkok ataupun putih, lebih kurang tu lah. Kalau satu hari orang tanya kat dia, macam mana Syekh boleh kaki jadi bengkok putih ni, macam ni, bengkok ataupun putih, saya terlupa. Salah satu tu lah. Sini azan ke terus je? Terus ya? Azan? Terus ya? Tak bagi dia habis. Dia tak mau berhenti lah. Berhenti lah. Baik. Jadi bila kaki dia bengkok, orang tanya dekat dia, kenapa kaki tuan jadi macam tu? Kata dia, ni terkenal dengan doa mak saya. Kata dia. Mak saya doa macam ni. Sebab saya dulu masa kecil-kecil, saya duk main burung. Burung tu saya terkepak kaki dia. Budak kan. Dia main burung, dia kepak kaki burung tu. Mak dia marah, mak dia doa kat dia. Mak dia kata apa? Moga Allah kepak kaki hang nanti. Kepak sungguh lepas tu.
Lepas tu dia kata jangan doa yang tak elok pada anak kita. Ya, anak kita buah pergi terang mana pun doa baik-baik. Kalau jenis duk teriak malam-malam, pak jangan duk bangkit, kata, budak ni cekek mati lagi. Jangan. Kalau dia teriak kuat, kata, ya Allah, moga-moga dia nanti besar akan jadi orang yang menangis di malam hari, insya-Allah, amin. Barulah jadi itu. InsyaAllah jadi wali nanti anak tu. Anak duk buah lari merata. Moga-moga nanti akan jadi pelari negara. Itu doa. Tak ada je. Nak menjadi kuat nanti dalam agama Allah Ta'ala. Nak bantu agama Allah Ta'ala. Doa yang baik-baik, insya-Allah akan jadi anak kita dengan baik. Kalau doa tak baik, bang, takut jadi tak elok nanti. Baik. Tu pun saya pun pening juga. Kenapa saya bercerita tu tadi ni? Tiba-tiba saya bercerita tu apa saya nak? Kaki patah. Juraish. Baru tanya balik Juraish. Jenis kot tu noh, jenis. Nak cerita kot lain, pergi kona kot lain, lain kali terlupa hujung. Juraish, mak dia panggil, dia tak menyut. Padahal dalam syariat agama dia pada ketika tersebut, boleh untuk dia batalkan solat dia, terima seruan mak dia. Boleh. Tapi dia pilih pandangan marjuh. Dia pilih pandangan yang kedua. Pandangan tak mau sahut mak dia. Padahal dia boleh pilih pandangan yang rajih waktu tu untuk sahut mak dia. Punya panggilan. Tapi dia tak mau. Dia ambil pandangan yang marjuh, akhirnya terkena dengan doa ibu dia. Tak maulah kita cerita panjang pasal dia, sebab kita cerita pasal Rasulullah ni. Tuan-tuan, ada seorang manusia yang kalau dia panggil kita tengah semayang wajib pun wajib kita kenapi. Siapa dia? Rasulullah SAW. Rasulullah sahaja satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang kalau panggil kita, wajib berhenti semayang walaupun semayang wajib. Kan dalam Quran Allah Ta'ala kata, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Jangan kamu batalkan amal kamu. Jangan batalkan amalan kita. Satu-satunya. Tapi, bak Rasulullah tak boleh. Bila mana Allah Ta'ala dan Rasul panggil kamu, kamu kena sahut seruan Allah dan Rasul. Kena panggil dan kena sahut seruannya. Maksudnya kalau tengah semayang yang wajib tadi wajib untuk kita hentikan, pergi kat Nabi dulu. Lepas tu boleh sambung balik tak semayang? Boleh sambung balik. Sebut dalam kitab Hasyiah Bajuri. Ala bin Al-Qasim. Ada sebut dalam hukum fiqh dalam masalah tersebut. Cuma kata ulama, nak kena perhati balik. Kalau Nabi panggil umum, dia pilah macam mana pun tak apa. Kalau Nabi kata, mai sini sat. Kita tengah duduk semayang, tengok Rasulullah panggil. Mai sat. Nabi kata, mai sat tadi ni, bukan cakap Kedah lah. Maksudnya, ta'al. Mai ke sini sat. Kita nak lari pergi ke Rasulullah, sama ada nak lari ke, nak berguling ke, nak lompat terus ke, terpulang. Kenapa? Kerana Nabi beritahu secara umum. Tapi kalau Nabi kata, mai sini berlari, kita pergi berjalan, batal semayang. Kata ulama. Batal semayang. Tapi kalau Nabi suruh mai berlari, tiba-tiba mai berguling, maksudnya bercanggah dengan apa yang Nabi suruh, wajib dia kena pergi. Cuma dia pergi dengan bukan yang cara yang Nabi suruh, solat dia batal. Tapi kalau dia pergi dengan cara yang Nabi suruh, solat dia tidak batal, dia boleh bersembang dengan Nabi, dia boleh terima arahan Nabi, dia boleh patah balik, sambung balik solat yang dia telah dirikan tadi. Tak ada masalah. Ini keistimewaan Rasulullah. Kita ni kalau orang telefon, tengok-tengok keluar. Sultan Abdul Halim, contohlah. Sultan Salahuddin. Abdul Halim meninggal lah. Sultan Salahuddin, contoh. Sultan sekarang. Keluar nama Sultan pun tak boleh angkat telefon. Kalau semayang tu fardu. Kecuali semayang qabliyah. Tengah semayang qabliyah, keluar nama Sultan. Kotlah ada benda penting ni. Kira hebat lah kalau nama Sultan ada. Sultan telefon ni kerasakan. Ke Sultan pun pakai, tak tahu lah Sultan pakai apa, Selcom ke Digi ke, kita tak pasti. Dia keluar nama Sultan. Kalau keluar nama Sultan tu, sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Boleh bincang lagi dalam fiqh. Tapi kalau orang yang dengan Allah Ta'ala yang tasawuf, dia takkan angkat. Walaupun siapa pun telefon waktu tu. Kecuali seorang saja. Yang kalau telefon dia wajib dia angkat. Sebab dia keluar nama Rasulullah. Kok mana Rasulullah nak telefon Ustaz? Macam mana Rasulullah nak telefon ni? Tu panjang lagi cerita dia. Tu bab lain pula tu. Bab yaqadhah. Bab bolehkah Nabi SAW datang temu dengan kita apa semua. Ini semua dalam kitab ni. Semua dah dibahas oleh para ulama. Kita bukan nak cerita tu. Kita nak cerita malam ni. Maksudnya tak ada yang boleh menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasulullah ni lebih daripada semua segala. Karena tu Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu taala kata apa?
mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman. Mencintai Nabi ini adalah usulul iman. Wa hiya muqaranatun li mahabbatillahi azza wa jalla. Karena dia bersama dengan kecintaan Allah. Nah, sebab tu Maulana Syekh Ali Jum'ah dia pernah sebut, kata Al-Imam Ahmad pernah kata, boleh seorang tadi bersumpah dengan nama Nabi SAW. Bin Nabi, kata dia. Sah sumpah dia. Kita billah. So sumpah tu dengan billah. Tak, dia kata bin Nabi pun boleh. Kenapa? Kerana Nabi adalah salah satu daripada rukunnya syahadah. Kerana tak ada orang boleh masuk Islam melainkan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kena sebut dua-dua. Baru dikira kalimah syahadah. Tak cukup kalau dia nak masuk Islam sebut satu saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata nanti dulu nak kena fikir tak, dia kata tapi yang satu tu aku terima, tak kira Islam. Tak boleh. Dia kena sebut dua-dua sekali. Maka kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, boleh, kata beliau dalam mazhabnya Imam Ahmad, sebahagian satu pandangan beliau mengatakan boleh bersumpah dengan nama Nabi seperti kita boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebut bin Nabi. Boleh. Karena apa? Karena muqaranah. Nah, bersamanya cinta Allah dengan cinta Rasul ni sekali. Waktu dalam Quran Allah Taala kata apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau semua benda yang disebut tadi, mak ayah kamu, anak-anak kamu, teman-teman kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta yang kamu ada, perniagaan yang kamu bimbang akan berlaku kerugian, tempat tinggal yang kamu sukai, kamu lebih cinta daripada Allah dan Rasul. Sebut dua-dua sekali. Kamu lebih cinta daripada Allah dan Rasul. Wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Lepas tu Sayyidina Umar mengatakan, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Saya sebut tadi cerita awal-awal. Saya, ya Rasulullah, adalah kamu ni saya cintai lebih daripada segala sesuatu illa min nafsi, melainkan diri saya saja. Nah, kita semua macam tu. Kita ni kalau kita sayang pergi ke anak kita, bini kita ke semua kali, mainkan diri kita sendiri. Kadang kita selamat diri kita dulu. Tidak. Rumah terbakar, dia keluar dulu, dia lari dulu. Dia lari dulu, lepas tu teringat anak dalam. Maksudnya selamat diri dia dulu. Lepas tu teringat anak, baru dia masuk balik. Itu lain kira lah. Kadang tak masuk terus. Kadang dia tengok kat luar, dia tahu nak buat macam mana ni. Ha? Dan betul tak kalau orang ni selamat diri dia dulu? Betul kalau kita ikut umumnya macam tu. Okay? Lepas tu kita kalau naik kapal terbang, pramugari habang awal lagi. Kalau kata ada berlaku apa-apa, nah, turbulence ataupun dia kata jadi benda yang gegaran atas kapal terbang tu, jatuh dia punya hak yang menentang, hak yang buh kat mulut tu, dia suruh buh kat siapa dulu? Suruh kat kita dulu. Dia terbubuh dulu, pakai kat kita dulu, baru buh kat orang lain. Jangan buh kat orang lain dulu. Buh kat kita, tak, diri kita dulu. Betul tak? Hak tu makruf dalam ni. Nah, saya pernah tengok satu petikan apa, ada panggil apa, petikan filem pendek. Ada Mak Saleh ni cerita betul. Dia buat cerita betul. Dia dengan laki bini ni pergi berenang dalam tu. Orang panggil gua dalam laut. Dalam, jauh. Berapa kilometer dalam laut tu yang mereka kena berenang nak keluar ke satu lagi lubang. Masuk dalam tu sesat. Gua gelap. Kita masuk gua gelap pun dah pening dah. Dah masuk gua layak pula tu. Masuk berenang. Berenang tu gelap. Lepas tu sesat. Sesat tu akhirnya dia punya gas tu nak habis. Akhirnya dia buat apa? Dia share dengan bini dia. Ni hak paling dia kasih ni. Dia share dengan bini dia, mula dia bagi sikit kat dia, lepas tu dia buh kat bini dia balik. Lepas tu dia buh kat dia pula, dia buh kat bini dia pula. Lain kali bini dia tahan tak mau bagi kat dia lah. Bini dia tahan tak mau bagi kat dia. Dia kata mampu macam ni. Hak yang tung duk kat dia. Dia ni bagi tadi dengan ihsan. Sebab dia kasih. Dia tengok bini dia penting diri waktu tu kerana nak selamat diri dia. Kerana orang semua fikir diri pada waktu tu. Lu tarik dengan dia waktu tu lah. Kali dia tarik, buh kat dia saja. Bini dia matilah kali turun macam tu. Dan ni membuktikan, bukan hak tu lah cerita. Dia tu nak membuktikan tu. Kita kata, tu salah satu contoh yang kita boleh ambil. Kata orang ni dia akan kasih dengan diri dia sendiri. Dia tak? Dia akan kasih dengan diri dia. Tentu ma'ruf. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebenarnya memaklumkan dengan hakikat yang ada dalam diri semua orang. Lepas tu dia kata,
anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Kamu ya Rasulullah, aku lebih cinta daripada semua benda illa nafsi, melainkan diri saya. Yang tu saya tak lepas, dia kata. Faqala ya Umar, la ya Umar, kata Rasulullah, tidak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tak akan lebih sempurna wahai Umar, melainkan aku ini lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Apa kata Sayyidina Umar? Faqala Umar, dengan fa. Kita mengaji bahasa Arab, fa li ta'qib. Dia tak guna summa. Dia tak kata summa qal. Dia kata faqala Umar. Terus Sayyidina Umar kata apa? Wallahi antal an ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, lebih kamu saya cintai daripada diri saya sekarang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Maksudnya apa? Sekarang kamu telah tahu yang betul. Sekarang sempurnalah iman kamu wahai Amirul Mukminin. Wahai Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Tengok tuan-tuan. Ini kecintaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Syekh Ali, wal ihtifa'u bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam wal ihtifa'u bih. Kita gembira dengan Nabi, kita menyambut ihtifal, kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah. Ini maksudnya apa dia? Ihtifa'u bih. Ini satu kegembiraan kepada Rasul. Menunjukkan kegembiraan kita kepada Nabi. Wal ihtifa'u bihi sallallahu alaihi wasallam amrun maqtu'un bi masyru'iyyatihi li'annahu aslul usul wa da'amatuhu al-ula. Faqad 'alima Allah subhanahu wa ta'ala qadra nabiyyihi. Nabi Allah Ta'ala mengetahui tentang kedudukan Nabi. Fa'arrafa al-wujuda bi asrihi bismih. Disebabkan kerana Allah tahu kedudukan Nabi, Allah sebarkan kepada seluruh alam nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita Muhammad. Wa bima ba'athihi, dengan bila Nabi dilahirkan, dibangkitkan oleh Allah. Bila Nabi akan ditempatkan, di mana tempat dia? Tak ada seorang Nabi dalam dunia ni tuan-tuan, melainkan maqam Nabi Muhammad sahaja yang paling tepat sekali tempat dia. Hal lain semua khilaf. Maqam Nabi Musa khilaf. Maqam Nabi Allah Syuaib khilaf. Di Jordan, saya pergi ke Jordan, maqam Nabi Syuaib. Ada ulama kata ada di tempat lain. Maqam Ashabul Kahfi pun kalau tuan-tuan nak tahu ada 3 tempat. Di Jordan ada, di Syria ada. Khilaf ulama tentang masalah tu. Maqam Nabi Allah Harun khilaf. Maqam Nabi Allah Saleh khilaf. Di Mesir pun ada maqam Nabi Saleh. Dan yang tepat kata para ulama berada di dekat dengan tempat tawaf, mataf dekat Kaabah. Tapi satu saja maqam Nabi yang tidak ada khilaf, itu maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada khilaf. Tak ada orang boleh pergi duk kata dekat maqam Nabi, Nabi sebenarnya bukan di sini. Ni khilaf ni. Kalau itu boleh ketuk dengan terompah kayu atas kepala dia. Mungkin ada nyamuk masuk dalam kepala. Dia bunyi nyeng, tak ingat kan. Jadi gila. Tak. Nabi di situ saja, tidak di mana tempat lain. Karena tidak ada khilaf pada ulama tentang masalah tersebut. Dan kemudian kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, wa qad daraja salafuna as-salih munzul qarni ar-rabi' wal qamis ala ihtifali bi maulidi ar-rasul al-a'zam salawatullah alaihi wa salamuh bi ihya'i lailatil maulidi bi syatta anwa'il qurubat. Kata dia, ini telah dilakukan oleh para salafus salih yang terdahulu. Dulu lagi mereka telah menyambut, bermula daripada kurun yang keempat dan kelima, menyambut dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan apa? Dengan dibuat pelbagai perkara pada malam tersebut yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa dia? Min it'amit ta'am, bagi makan orang. Lagi apa lagi? Wa tilawatil Quran wal adhkar, baca Quran, baca zikir. Wa insya'il asy'ari wal madaih, baca syair dan madih ataupun puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Kemudian dijamu makan orang. Dibuat majlis keramaian dan juga majlis ceramah dan sebagainya. Kama nassa ala dhalika ghairu wahidin minal mu'arrikhina mithlu al-hafidhin. Kata beliau, apa dia antara ulama-ulama yang telah melakukan dan juga mengeluarkan pandangan ini? Antara kalangan ulama yang mengeluarkan pandangan ini antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi, Syamsuddin Ibnul Jauzi, Abul Faraj, bukan Ibnul Qayyim Jauziyah, ni Ibnul Jauzi, orang lain. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir siapa dia? Anak murid Ibnu Taimiyah. Al-Hafiz Ibnu Dihyah Al-Andalusi, karang kitab khas
berkenaan dengan maulid. Dihadiahkan kepada raja pada waktu tersebut yang telah memulakan maulid. Dan kemudian Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pun tarang kitab juga, Khatimatul Huffaz, Jalaluddin As-Suyuti. Ini semua ulama karang kitab khusus berkenaan dengan maulid Nabi, dan juga mereka sendiri menyambut maulid Nabi SAW. Nah, jadi maknanya apa dia? Yang kita buatlah ni, bukan kita yang mula. Bukan kita yang mula. Ulama-ulama dulu yang hafal ribuan hadis. Al-Imam Ibn Hajar hafal ratusan ribu hadis Nabi SAW. Sampai digelar Amirul Mukminin fil hadis. Digelar dia dengan Amirul Mukminin fil hadis. Maksudnya ni bukan gelaran yang kecil. Dan dia tahu hadis lebih daripada kita lagi. Pensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Nah, yang waktu ketika mana Al-Imam Syaukani diminta untuk syarahkan Sahih Bukhari, apa jawapannya? Dia kata, la hijrata ba'dal fath. Dia kata gitu. Bila orang suruh dia syarah Sahih Bukhari, dia kata, la hijrata ba'dal fath. Dia guna hadis yang Nabi kata tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Dia guna hadis itu untuk guna kepada apa? Fathul Bari. Maksudnya tak ada syarah lain dah selepas dah disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Fathu tadi kata dia Fathul Bari. Mata dia syarah dah. Nak syarah apa lagi, dia kata Fathul Bari dah ada. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari tu. Nah, dah ada dah, buat apa kita nak syarah lagi, kata dia. Ini kenapa? Kerana besarnya kedudukan Al-Imam Ibn Hajar. Dan dia pun kata, ini adalah sunnah. Ini adalah perkara yang dibenarkan. Ini adalah perkara yang mendapatkan manfaat dan juga pahala di sisi Allah. Bagi makan orang dan sebagainya. Nah, dan kemudian mereka mengarang kitab berkenaan dengan masalah tersebut. Dan panjang perbahasannya. Al-Imam Ibnul Hajj Al-Maliki, salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, mengarang kitab Madkhal. Madkhal Ibnul Hajj. Madkhal Ibnul Hajj ni ma'ruf. Kata kalau kita mengaji, kita tahu kitab ni Imam Ibnul Hajj sekarang nak tulis berkenaan dengan bid'ah-bid'ah yang berlaku waktu tu. Tapi dalam bab maulid, dia puji perkara tersebut dan dia kata ini adalah perkara yang bagus. Ini perkara yang baharu yang tetapi ianya memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia puji. Dan dia masukkan pula dalil-dalil syarak berkenaan dengan keharusan kita menyambut maulid Nabi SAW. Kita pun tahu dah benda ni, tapi sajalah saya nak ulang balik cerita aja. Nak ulang balik, nak bagi kita peringat balik. Kok lah ada orang zaman lah ni mai duk kata kat kita pula. Kata yang kita duk buat ni tak kena. Tak ada dalil daripada syarak. Nabi tak sambut hari raya, tak sambut hari maulid Nabi SAW. Dan kita akan tengok apa yang disebutkan sikit lagi. Qala Khatimatul Huffaz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah fi kitabihi Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Atau Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Dia cerita berkenaan dengan maulid. Apa dia? Selepas ditanya tentang sambutan maulid Nabawi pada bulan Rabiul Awal, ditanya tentang hukumnya dari segi syarak. Adakah ia yang dipuji ataupun yang dicela? Adakah dapat pahala kalau kita buat maulid? Qala, kata beliau, wal jawabu indi anna asla amalil maulid huwa ijtima'un nas. Apa dia amal maulid ni? Kita berkumpul. Kita kumpulkan manusia ramai-ramai. Dan kemudian kita baca Quran. Kemudian kita baca cerita berkenaan dengan Rasulullah. Kemudian apa dia? Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian diberi makan dan kemudian kita balik. Tak lebih daripada tu, kata beliau. Sagi macam tu juga. Habis majlis ni, habis ceramah, ada makan. Ada makan semua kat saya. Ada kenuri, dia kata ada kenuri lah kan. InsyaAllah saya buat pandai-pandai pula lagi. Jenuh tu Imam. Imam kata ustaz pandai pula dah. Baik. Jadi kalau kata dah buat macam tu, habis semua pakat balik. Apa kata Syekh di sini? Imam Suyuti kata apa? Minal bid'il hasanah. Dan ni bid'ah yang bagus. Bid'ah bagus. Allati yusabu 'alaiha sahibuha. Dan dapat pahala kepada orang yang buat tersebut. Itu dia. Orang kita lah ni dengar bid'ahnya dia jadi berbulu telinga. Kerana apa ni? Kerana ada kelompok yang macam ni. Dia dengar bid'ah semua tak elok. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Dan bid'ah tu apa dia maksudnya? Bid'ah ni benda baharu. Ada benda baharu yang baik, ada benda baharu yang buruk. Sekarang ini termasuk benda yang baharu, maknanya ya, Nabi tidak melakukan sedemikian. Maksudnya Nabi taklah buat perayaan kumpul, ramai-ramai macam tu. Ya, Nabi tak buat. Tapi maksud kepada untuk sampai kepada yang demikian tadi, Nabi suruh ke tidak? Nabi suruh it'amut ta'am. Nabi suruh bagi makan kepada orang.
Dan Nabi sebut sendiri dalam hadis bahawa Nabi kata, kenapa Nabi puasa pada hari Isnin? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hari aku dilahirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi gembira dengan hari lahirnya Rasulullah dengan berpuasa. Maksudnya Nabi gembira juga dengan hari lahir dia dengan cara melakukan ibadah. Dan puasa salah satu ibadah. Betul tidak? Puasa itu ibadah. Maksudnya Nabi menyambut kegembiraan dengan lahir Nabi dengan melakukan ibadah. Baik, bagi makan ke orang ibadah ke tak ibadah? Jangan ibadah ni semayang saja. Bagi makan ke orang ibadah juga. Maksudnya kami menyambut kegembiraan kami dengan Rasulullah. Bagi makan ke orang, itu pun ibadah juga. Kami baca Quran, ibadah ke tidak? Ibadah juga. Kami buat apa lagi? Kami cerita berkenaan dengan Rasulullah. Ibadah ke tak ibadah? Ibadah juga. Semua kan ibadah tu. Kita kata, dah kalau kata nak sambut maulid, puasa lah. Baru betul Kita kata gitu. Kita nampak sangat tak cerdik. Nah, awak tak boleh yang lain ke? Kalau macam Tuhan puasa tak? Tanya dia. Hak yang tadi kata tadi. Dia puasa tak? Dia pun tak puasa apa? Murung Baik kalau kata saya puasa, bagus ibadah. Nah, habis tu jangan duk larang kami duk jamu makan kat orang pada hari maulid. Kerana ni pun ibadah. Kah nak kata jamu makan orang ni bidah? Cuba bagi tahu balik. Jamu makan orang bidah. Nabi kata it'amut ta'am. At'imit ta'am, Nabi kata. Bagi makan kepada orang. Itu Nabi suruh bagi makan. Bukan kecil-kecil. Nabi suruh at'imit ta'am. Bagi makan. Dan baca Quran dan sebagainya. Jadi kalau yang tu ibadah, yang ni pun ibadah, dan kita lakukan anwa' ibadah untuk kita gembira dengan Rasulullah, apa masalahnya? Tak ada masalah apa. Semuanya masyru', semuanya dibenarkan, semuanya diberi pahala. Kan tu Imam Nawawi jawab, Imam Suyuti jawab apa? Yusabu ala fa'ili. Akan diberi pahala kepada orang yang melakukan sedemikian. Kenapa? Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ terdapat qadar kita memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hanya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini tidak berlaku masalah. Nah, Imam Suyuti sebut, Al-Imam Ibnu Hajar pun sebut dengan yang sama. Nah, Al-Imam Ibnu Dihyah Al-Kalbi menyebut yang sama dan sebagainya disebutkan oleh para ulama. Dan karena itu kata Al-Imam Al-Qurra Al-Hafiz Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Arfut Ta'rif bi Maulidis Syarif, kata dia apa? Innahu sahha anna Aba Lahabin yuqaffifu anhu al-'adhaba fi an-nari kulla lailati isnain li'tinaqihi Suwaybah indama basharathu bi wiladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama basharathu bi wiladati an-nabi. Kata Sayyidina Al-Imam Ibnul Jazari, Ibnul Jazari ni alim besar. Sampai Sahih Bukhari. Dan dia kata telah disebutkan oleh para ulama bahawa sahih riwayat ini dan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Diceritakan tentang kisah ini. Tentang Abi Lahab dibebaskan daripada api neraka, dibebaskan daripada siksaan kubur pada setiap hari Isnin. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya Rasulullah. Waktu Suwaybah datang bagi tahu berita gembira kepada dia, dia telah bebaskan Suwaybah pada waktu tersebut. Hanya kerana gembira dengan perkara tadi, setiap hari Isnin, setiap minggu. Dia seronok sehari saja. Tiap-tiap minggu dapat manfaat. Macam mana dengan orang yang gembira dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah setiap masa? Macam mana? Saya dah baca satu kisah tadi dalam WhatsApp group tadi, tak tahulah kisah tadi dia punya sahih perjalanan dia ataupun tidak, tapi cerita dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, katanya ada seorang lelaki sedang berjalan di pasar di Syam, di Beirut waktu ketika tersebut. Kemudian lelaki ini duk hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duk maki hamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki ini dia jadi geram pada waktu itu, tiba dia masuk ke kedai. Kawan ni duduk tengah pasar, duduk dekat suk, macam pasar malam tu, duduk maki-maki Nabi. Kawan ni masuk kedai, dalam kedai tu kebetulan ada jual pisau, dia ambil pisau tu pergi tikam balung tu, mati. Masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, kenalah soal siasat, ditanya soalan apa semua sekali. Akhirnya jatuhkan hukuman kepada lelaki tersebut
selama 15 tahun penjara. Kerana ada syubhat dalam pembunuhan tersebut. Jadi dia tak boleh hukum bunuh balik. Maka selepas dijatuhkan hukuman disebabkan kerana undang-undang, maka qadi ni pun tanya. Qadi Mahkamah Besar ni pun tanya soalan kepada lelaki tadi. Dia kata, wahai fulan, kenapa kamu pergi tikam dia? Kenapa kamu tikam dia? Tahu dah hukuman tikam tadi kerana ada sebab-sebab sekian. Maka kata dia, saya menikam dia kerana saya ni adalah orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya tak boleh dengar orang kata kat Rasulullah. Orang ni hina Rasulullah SAW. Dia mencela Nabi SAW depan saya. Saya pun tak ingat saya buat apa, dia kata. Yang saya ingat, tengok-tengok, pisau duduk kat tangan dah, lepas tu tikam dia lah. Apa kata qadi ni? Qadi ni turun setelah dijatuhkan hukuman. Dia turun daripada tempat tinggi dia tu. Dia pergi dekat lelaki ni. Dia kata dekat lelaki tersebut. Dia kata kat polis yang jaga lelaki ni, tolong buka dia punya gari tangan dia. Sebab gari kat belakang. Tolong buka gari dia. Maka dibuka gari dia, kemudian dia ambil tangan dia. Tangan mana yang kamu bunuh? Yang kamu gunakan untuk tikam tadi ni? Lelaki tadi kata tangan ni. Tangan kanan ni. Dia ambil tangan kanan tadi dan cium tangan tadi. Dia kata, saya minta maaf, dia kata, terpaksa letakkan hukuman. Kerana ini undang-undang, dia kata. Kerana ya kamu melakukan kesilapan tersebut. Tapi disebabkan kerana kecintaan kamu dengan Rasulullah tadi, saya tidak mampu nak balas dengan perkara tadi. Dicium tangan orang tadi. Heboh satu Beirut pada waktu tersebut. Tentang peristiwa yang berlaku tadi. Dan akhirnya kerajaan terpaksa ambil tindakan kepada qadi ini. Kerana dia telah cium tangan pembunuh. Maka dihantar dia pergi ke Madinah. Jadi qadi di Madinah pada waktu tersebut. Tuan-tuan tahu siapa qadi ini? Ini Qadi Yusuf Nabhani rahimahullahu ta'ala. Alimul kabir. Syaiqu masyayiqina. Sanad kita bersambung dengan beliau melalui beberapa orang. Saya mengambil dengan guru saya Syekh Ahmad Ruqaimi hafizahullah rahimahullahu ta'ala, meninggal baru-baru ni di Makkah Al-Mukarramah, mufti Syafi'iyah di Makkah. Mufti Syafi'i di Makkah. Dan Syekh Ahmad Ruqaimi mengambil dengan guru beliau Syekh Arabi Tabbani. Dan Syekh Arabi Tabbani mengambil dengan Syekh Yusuf Nabhani rahimahullah, Qadi Yusuf Nabhani. Jadi sanad saya bersambung dengan Qadi Yusuf Nabhani melalui dua orang untuk sampai kepada beliau. Jadi Syekh Yusuf Nabhani dikatakan begitu kisah dia. Wallahu alam, saya pun tak pastilah, cuma dalam WhatsApp tadi, dalam grup ada asatizah ni, ustaz-ustaz ni, dia berceritakan berkenaan perkara tersebut. Ada kisah banyak berkenaan dengan orang yang menghina Rasulullah di depan anjing, kemudian anjing tadi bergerak dengan kuat dan akhirnya lompat dan makan lelaki tersebut. Tokak tengkok lelaki tadi sampai putih urat tengkok dia kerana menghina Rasulullah SAW. Seluruh akuan, seluruh makhluk Allah Ta'ala tidak akan suka dengan orang yang menghina dan juga membenci dengan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang Nabi dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala ketika mana tidak turun ayat Allah ataupun semua Nabi mereka akan mempertahankan diri mereka masing-masing. Nabi Lut ketika dituduh bahawa dia gila ataupun dia ni orang yang tak betul, maka dia jawab sendiri pada diri dia, kata dia sebenarnya diutus oleh Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam ketika dituduh kata dia gila waktu ketika buat sampan kapal besar tu, dia kata tak, saya tidak gila. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan macam-macam kepada beliau, Allah Taala yang jawab kepada beliau. Nampak tak? Bila mana Allah Taala ada seorang perempuan, katanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni adalah isteri kepada Abu Lahab. Dia kata kepada Nabi SAW, mana syaitan Muhammad tak turun lama dah ni? Syaitan Muhammad tu siapa dia? Sayyidina Jibril AS. Dia pun panggil syaitan. Kata dia tak turun dah ke? Tengok kesian ni. Wahyu tak turun. Panggil syaitan dekat Sayyidina Jibril AS. Habislah kena tinggal dah dengan Tuhan dia. Kena tinggal dah. Tuhan dia tak mai dah jawab dengan dia apa dia yang dia nak. Dia nak jawab dengan golongan musyrikin dia kata kat kami ni, dia tak boleh nak jawab dah kerana Tuhan dia dah tinggal dah. Syaitan dia tak mai kat dia. Jawab gitu. Nabi diam tak jawab. Allah Ta'ala yang jawab. Apa yang Allah Ta'ala jawab? Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun ayat Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala turun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak biarkan kamu. Mereka kata Allah biarkan kamu, Allah tidak biarkan kamu. Walid bin Mughirah kata dekat Rasulullah, Rasulullah ni akan terputus zuriatnya kerana Nabi, anak lelaki Rasulullah semuanya wafat waktu kecil. Tidak? Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, semua wafat waktu ketika kecil.
Maka mereka kata kepada Rasulullah, habislah, Muhammad dah tak ada keturunan. Maka turun ayat Allah Ta'ala, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang hina kamu tu Rasulullah, itulah yang akan terputus keturunannya. Kamu tak akan terputus keturunan. Abtar mereka, bukan kamu ya Rasulullah. Nabi tak jawab, Allah yang jawab. Satu-satunya Nabi yang mana dijawab terus oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Allah luar biasa. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab gembira sekali sahaja waktu Nabi lahir, pun dilepaskan oleh Allah. Kita sedia maklum dengan syair yang dibacakan oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu dalam tulisan beliau dalam kitabnya Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi. Semua ulama tulis kitab Maulid nah. Saja nah Syekh Ali Jum'ah tulis semua ni. Yang tulis ni bukan orang calang-calang tulis kitab Maulid ni. Ha? Wak depa ya duk marah kata kita duk baca kitab Barzanji. Dia kata Imam Barzanji tu siapa pun tak tahu. Siapa tak tahu, hang tak kenal. Jangan duk kata duk nafi benda tu. Ada pula yang kata saya tak pernah tengok pun, tak pernah tahu pun ada Maulid ni daripada kitab Al-Quran dan hadis. Dia kata. Tu ke? Tak pernah tengok. Maka Imam Nawawi kata, Imam Suyuti kata apa? Tak tahu, tak mesti tak ada. Nah, dia kata nafyul ilmi la yalzam minhu nafyal wujud atau la yalzam minhu nafyul wujud. Kamu nafi kata kamu tak tahu, tak mesti kamu nafi kata benda tu tak ada. Nah, kamu tak tahu kata ada dalil. Jangan nafi kata benda tu tak ada. Kamu tak tahu kata maulid boleh disambut. Jangan kata maulid tidak ada disambut oleh orang dulu. Yang tu dulu kena arti. Ni yang tu pun tak arti. Jenuh nak terang. Faham? Lepas tu kita kata apa kata dia? Kita duduk diam, senang. Kalau duduk diam, orang nampak cerdik. Kalau bercakap, orang nampak bodoh. Lebih baik duduk diam. Ha? Imam Abu Hanifah tengah duduk mengajar. Tiba-tiba ada seorang lelaki duduk depan Imam Abu Hanifah pakai serban besar. Imam Hanifah waktu tu kaki dah lengoh ni. Kawan nak menunjuk kaki. Tapi nak lunjuk segan. Sebab ada tok guru depan ni serban besar. Jadi dia pun segan nak menunjuk. Betul tak apalah. Metan soal jawab. Imam Hanifah tanya, ada siapa nak tanya soalan? Tuan Syekh nak tanya soalan? Dia pun angkat tangan. Saya nak tanya soalan Syekh. Kebetulan mereka duduk bincang waktu tu tentang masuk waktu buka puasa. Maka Imam Hanifah pun, dia pun tanya ke Imam Hanifah, wahai Imam, saya nak tanya soalan. Tadi kan Tuan Imam kata, Imam Abu Hanifah kata, masuk waktu buka puasa ni ketika terbenam matahari. Baik. Macam mana? Kalau malam dah tiba, tapi matahari tak terbenam, macam mana dia kata? Faham tentang soalan ni? Malam dah masuk dah, matahari tak terbenam lagi. Imam Hanifah kata, soalan apa ni? Malam dah tiba, matahari tak terbenam, matahari duk ada, tak malam lagi dah. Terus lunjuk kaki waktu tu juga, bodoh rupanya Pak Long ni, dia kata. Dia yang cerdik. Tengok tang keserban tu, nampak macam dengan alim dah. Rupanya soalan bodoh. Nah, tuan-tuan faham tak soalan ni? Nampak dia tak ada respon ni pun. Baik. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Lahab, sedia maklum kita, bahawa dia pernah disebut oleh Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muqallada. Kalaulah si kafir ini yang telah datang padanya celaan Allah. Di dalam surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ini jelas. Nah, bahawa dia akan berada dalam neraka selama-lamanya. Tak ada no. Yang disebut, jelas-jelas sebut kata duduk dalam neraka ni, melainkan Abu Lahab. Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Nah, habis. Tu imam baca tiap-tiap kali waktu sembahyang, tapi ada sebahagian ulama kata, nah, kalau tu imam selalu sangat baca surah Tabbat Yada ni tiap-tiap sembahyang baca Tabbat, boleh dipecat tu imam tu. Kenapa pula dah? Kerana ya walaupun Abu Lahab ini adalah orang yang dibenci, tapi kalau kata kita duk teringat dalam hati kita kata dia pak menakan Nabi, kita benci dia kerana sebab tu, bahaya pada masalah kita pula nanti. Nah, sebab tu kata ulama, kalau yang duk baca selalu sangat Tabbat, tiap-tiap sembahyang baca Tabbat, boleh dipecat tu imam ni. Kenapa? Kerana dia seolah nak menzahirkan kata dia tak suka dengan salah seorang ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kata ini Allah yang sebut tak suka ni. Ya betul, sungguh. Ala ra'si wal ain, kita sungguh sebut macam tu. Tapi gharak duk baca selalu ni, duk nampak kata ni pak menakan Nabi ni. Baca apa ya?
Ni pak menakan Nabi ni. Baca apa ya? Ni pak menakan Nabi. Duk kira dengan pak menakan Nabi. Duk kira sambung dengan Nabi tu. Kalau tengok tanda Abu Lahab tu tak apa. Tapi takut duk teringat kata dia pak menakan Rasulullah. Tu yang bahaya. Jadi kita duk baca kerana dia pak menakan Rasulullah. Bila pak menakan Rasulullah ni, kita nak kena tahan sikit. Walaupun dia cokira pun, pak menakan Rasulullah. Walaupun duduk dalam neraka pun, pak menakan Rasulullah. Dilepaskan juga daripada neraka tu tiap-tiap hari Isnin tu. Yang tu sampai dalam neraka nanti. Bukan dalam kubur saja. Dalam neraka nanti pun akan dapat nikmat tu. Sentiasa. Dilepaskan dia. Kenapa? Karena berkait juga dengan Rasulullah SAW. Karena tu tuan-tuan. Itu kita kata, baca surah lain sama. Tok Imam sini tak lah. Ayah anda kita tak begitulah. Takutlah lagi ada Tok Imam di tempat lain. Setiap kali semayang, Zohor pun tabat. Baca kuat-kuat tu. Itu pun dah pening lah. Jadi yang tu salah satu pandangan ulama lah. Saya sebut yang ni pandangan ni bukan nak kata lagi ada orang pindah. Kan dia kira orang kita ni. Jadi dia troll kalam saya pula. Dia kata tengok. Habis tu tak boleh baca tabat lah. Habis tu nak keluarkan terus tabat daripada ayat Allah Ta'ala dalam Quran. Nak kata tabat tak ada dalam Quran. Dia ni. Cakap benda yang kita tak cakap. Tu kita pening tu. Kita tak cakap yang tu. Kita kata kalau yang kerap sangat dengan niat tu. Dengan tiap niat apa? Niat kata kait dia dengan Rasulullah. Ini pak menakan Nabi ni. Jadi baca. Ni pak menakan Nabi ni. Baca. Tak. Baca dengan niat lain. Kalau nak baca, baca dengan niat kata ini orang yang salah seorang yang melawan dengan Nabi SAW. Lupakan dia kata dia pak menakan Nabi. Lupakan sat. Tu. Jangan kait dia dengan Rasulullah SAW. Tapi kita tak boleh lupa juga pada setiap hari Isnin, dia dilepaskan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Dia dilepaskan daripada azab kubur. Dikeluarkan daripada celah jari dia ni. Apa dia? Minuman. Sebahagian kata madu. Sebahagian kata air kosong. Sebahagian kata susu. Dikeluarkan. Tuan-tuan cuba perasan tengok. Perasan tak? Nikmat dia dapat tu, kemah juga lah. Keluar kot celah jari. Betul tak? Celaka-celaka dia pun keluar kot celah jari tu. Lekeh-lekeh kita, tahun ni tak keluar kot celah jari kita yang. Nak abang apa ni? Nak abang kata ada juga dia dengan Nabi tu. Sikit. Tak sikit banyak tu keluar juga kot celah jari. Hak tu dulu kena ingat. Kena ingat dulu tu sebelum kita nak celah lebih-lebih ni. Ya, kita tak suka dengan apa yang dia buat dengan Rasulullah. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut kata dia ni celaka. Tapi kerana dia gembira dengan Rasulullah walau sehari, Allah tak lupa dengan apa yang dia telah lakukan kepada Rasulullah SAW. Dan kita pun jangan lupa juga. Hak tu je nak abang. Jangan kita lupa juga kata dia pernah buat baik dengan Nabi SAW. Kalau Allah Tuhan yang Maha Agung tadi tak lupa dengan Abu Lahab. Dengan dilepaskan daripada setiap hari Isnin. Patutnya lepas sekali ya cukup dah. Kalau kita kata dia seronok waktu 12 Rabiul Awal ya. Patutnya 12 Rabiul Awal je lah. Tiap-tiap tahun sekali cukup lah. Tak. Allah Ta'ala lepas tiap-tiap hari Isnin terus. Tu macam mana nak buat? Celaka juga. Hari Isnin Allah Ta'ala lepas. Sakan lagi bukan bagi dengan gelah. Keluar kot celah jari. Keluar kot gelah tu boleh tahan lagi. Dia nak ambil gelas ni, buah ayak gelas kecil. Ataupun cawan kecil yang balik daripada Mekah tu. Kan? Buah ayak Zam-Zam tu. Bagi cawan kecil tu jadi ya. Tak. Celah jari. Celah jari tu pula dia duduk isap setitik ke 2 titik kata dia ni. Tu sehari tu. Betul tak? Tuan-tuan balik malam ni isap jari tengok. Keluar dah ayak celah jari tu. Tak keluar. Kira teruk dia pun tapi kerana cinta dia dengan Rasulullah, Allah Ta'ala bagi kelebihan tersebut kepada dia. Bagaimana dengan kita yang mencintai Nabi sepanjang masa? InsyaAllah. Allah Ta'ala akan bagi kita minum lebih daripada itu lagi. Amin. 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 Moga-moga kita dapat kelebihan tersebut. Karena apa? Karena kita bukan cintakan Rasulullah hanya pada malam ini sahaja. Kita cintakan dengan Nabi SAW sepanjang hidup kita, sepanjang masa kita. Dan kita tak akan lupakan perkara tersebut. Dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang mencintai Nabi SAW. Mencintai ahli keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Dan meludakkan lidah kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan meludakkan lidah kita ni untuk banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena berselawat kepada Nabi sangat-sangat diperlukan pada akhir zaman ini. Kita kena banyak berselawat. Selawat ini adalah pengubat kepada hati kita.
penyelesai kepada masalah yang berlaku pada zaman ini adalah dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membanyakkan salawat. Karena tidak ada amalan yang Allah Ta'ala berserta dengan amalan tersebut melainkan salawat. Allah Ta'ala suruh Nabi Allah Adam alaihi salam disujud oleh malaikat. Tidak? Dan Allah Ta'ala kata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala suruh malaikat sujud, kecuali iblis tak sujud. Fasajadu, dan mereka sujud. Dah sujud tadi berlaku dah dulu. Digunakan fi'il madhi. Maksudnya dah sujud tadi berlaku dah dulu. Tidak? Allah sujud dah dekat Nabi Adam. Waktu Allah Ta'ala suruh dekat malaikat sujud, Allah sujud dah. Dan Allah Ta'ala kata, idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Malaikat sujud. Aku suruh malaikat sujud, mereka sujud. Iblis tak sujud. Nah, iblis bukan malaikat. Nah, iblis sebab dia duduk dengan malaikat, maka dia dipanggil macam seolah malaikat juga. Kalau dia duduk geng dengan malaikat, maka dia disebut sekali dengan kelompok malaikat. Tapi ada satu amalan yang Allah Ta'ala bersekali dengan amalan tersebut. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini amalan yang luar biasa. Ini amalan yang luar biasa betul. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri terlibat dengan amalan tadi. Malah digunakan pula dengan fi'il mudhari'. Mudhari' ni maksud dia apa dia? Untuk tajaddud wad dawam. Walaupun isim jumlah ismiyah sebenarnya yang lid dawam. Fi'il yang jumlah fi'liyah yang baru tajaddud. Tapi sekarang ni kenapa saya sebutkan ad-dawam? Karena ada qarinah, qarinahnya al-madhu. Karena sekarang ni ada pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata ulama dalam ayat ini adanya tajaddud dan dawam. Maksudnya sentiasa berlaku dan berterusan berlaku perkara tersebut dari masa ke semasa, walaupun Allah Ta'ala tidak bermasa dan bertempat seperti kita, tetapi sentiasa berterusan dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu jangan tinggal salawat dengan apa sirah sekalipun, dengan apa lafaz sekalipun jangan tinggal salawat. Al-Imam Shibli rahimahullah dengan hanya berselawat pada setiap kali lepas solat, dia akan baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Dibaca ayat itu setiap semayang. Dia akan baca ayat itu, kemudian dia akan sebut sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Dibaca itu 3 kali. Setiap kali lepas semayang. Dan dia amalkan benda ni 30 tahun. Tak pernah tinggal. Saya pesan juga kepada tuan-tuan untuk kita baca ayat ni lepas semayang. Tiap-tiap kali lepas semayang baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Kemudian baca apa? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Tukar ya Muhammad tadi ya Rasulullah. Nak panggil ya Muhammad bagi Imam Shibli seorang lah. Kita ni rasa seriau nak panggil ya Muhammad ni, panggil ya Rasulullah. Saya tanya kat guru saya Syekh Yusri, boleh tak saya nak tukar jadi ya Rasulullah? Saya kata, ahsan. Itu lebih baik. Maka saya pun baca sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Baca yang tu 3 kali je. Habis semayang baca ayat tu, 2 ayat tadi, kemudian baca sallallahu alaika ya Rasulullah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku kepada Shibli? Al-Imam Shibli satu hari disambut oleh seorang ulama besar ataupun pemimpin pada waktu tersebut yang sedang duduk di kerusi dia pada waktu itu. Shibli lalu pada waktu itu dalam majlis dia bangun, dia panggilnya Imam Shibli, disambutnya Imam Shibli, dipeluknya beliau, dicium di antara dahinya Shibli. Kemudian ditanya oleh orang ramai dalam majlis, kenapa kamu buat macam tu kepada Shibli? Dan orang satu Baghdad, satu Basrah ni panggil dia orang gila. Kenapa kamu muliakan dia? Kata dia, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah semalam. Dan saya melihat Rasulullah buat macam tu kepada beliau. Kemudian saya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang dilakukan oleh Shibli? Sehingga mana kamu sanggup bangun dan kemudian menyambut beliau dan mencium di antara dahi beliau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah tinggal membaca ayat laqad ja'akum dengan ayat setelahnya tu, kemudian dibaca sallallahu alaika ya Muhammad. Setiap hari, setiap waktu solat dia akan baca ayat ni. Takkan pernah tinggal. Maka aku mencium beliau kerana memuliakan beliau. Maka saya juga melakukan sedemikian. Dan saya tanya sendiri kepada Shibli, kamu baca apa?
selepas solat, maka saya pun Syibli bagi tahu, saya membaca laqad ja'akum rasulun. Seperti Nabi habaq semalam. Biji. Maknanya apa dia? Maknanya kalau kita baca, insya-Allah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang buat amalan ni dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan amalan ini akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan disebut nama mereka dengan nama ayah mereka sekali. Batu kata ulama, orang yang banyak berselawat, mereka ini melakukan kebaikan kepada arwah ayah mereka. Karena apa? Karena setiap kali kita selawat, nama kita akan sampai kepada Rasulullah. Karena ada satu malaikat yang duduk di maqam Nabi, tugas dia dengar selawat saja. Kalau kita selawat sehari itu banyak mana? Akan sampai selawat kepada malaikat tadi, dia akan sampaikan kepada Nabi dan dia akan bagi tahu, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan, orang ini bin orang ini. Maknanya apa dia? Dia akan sebut nama ayah kita sekali. Maka ayah kita juga akan mendapatkan faedah dan kebesaran daripada apa yang telah dilakukan oleh anak dia tersebut. Jadi jangan tinggal selawat, karena selawat kita akan menjadikan kebaikan kepada ibu ayah kita. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga berkat majlis maulid kita pada malam ini, kita akan menjadi orang yang sentiasa membasahkan lidah kita dengan salawat kepada Nabi, sentiasa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau saya dah terpanjang ambil masa tuan-tuan semua. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak kepada Tuan Imam, ayahanda Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Atiq dan seluruh ahli qaryah Kampung Merbuk dan juga para pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita ini menjadi saksi bahawa kita mencintai Rasulullah dan nanti akan menjadi saksi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ya Rasulullah, kami dulu di dunia pernah berkumpul untuk bergembira dengan hari lahirmu dan kami pernah berkumpul untuk mendengar tentangmu ya Rasulullah, dan kami setelah pulang daripada majlis itu kami membanyakkan sebutan tentangmu ya Rasulullah. Kami banyak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Janganlah diabaikan kami di akhirat nanti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini tidak akan diabaikan oleh baginda Rasul, dan baginda Nabi adalah orang yang paling memberikan perhatian kepada kita semua, dan nanti kita akan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini keinginan kita semua di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.